الحمد لله نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض وبه ما شاء من شيء بعد سبحانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة ونصح الأمة جاهد في سبيل الله حق جهاده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بشريعته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi hormati pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, tuan imam, tuan bilal, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan usia kita sehinggalah kita dapat bertemu di dalam suatu majlis ilmu, suatu majlis yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang banyak melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada mereka yang dapat berada di dalam majlis ilmu ini, kita dapat mengecapinya dan memperolehnya seperti mana yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang terpilih sebelum ini. Luqman al-Hakim pernah memberi wasiat kepada anaknya dengan mengatakan, Ya bunayya, idza ra'aita al-majlis alladhi yuzkiru Allah 'azza wa jalla fihi fajlis ma'ahum fa in takun 'aliman yanfa'uka ilmuka wa in takun ghadiyan yu'allimuka wa in yattabi'illahu 'alaihim ar-rahmah tusibka ma'ahum. Wahai anakku, sekiranya engkau melihat majlis yang menyebut nama Allah, maka duduklah. Sekiranya kamu seorang yang alim, nescaya mereka itu akan memberi manfaat ke atas kealiman itu. Dan sekiranya kamu seorang yang jahil, nescaya mereka itu akan mengajarmu. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat di situ, maka engkau akan dapat tumpang sama. Setiap majlis yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita duduklah. Tidak dikira majlis tazkirah ke ceramah ke usrah ke, yang penting majlis yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah saya jadikan halaqah ini halaqah untuk menafsirkan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim daripada suratul An'am yang bermula daripada ayat yang pertama sehinggalah kesempatan masa yang ada. Cuma sebelum itu saya ambil kesempatan ini untuk ingatkan diri saya dan diri tuan-tuan sekalian bahawasanya kita hendaklah mengikhlaskan diri kepada Allah apabila hadir pada majlis-majlis yang seperti ini. Supaya kita hadir ini kerana mencari sesuatu yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah dalam merentasi perjalanan hidup yang sukar ini. Mencari sesuatu yang membolehkan untuk kita berfikir bagaimana kita sebagai insan, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk seketika merenung ayat-ayat Allah Jalla wa Ala dan kemudian kita bertanya, siapakah aku dalam perjalanan hidup ini? Kemana akhirnya akan aku pergi? Dan apakah kesudahannya kepada kehidupan yang setiap hari menyibukkan kita, dengan setiap hari menyibukkan kita dengan berbagai kenah dan berbagai urusan. Al-Quran inilah senantiasa membawa kita kembali kepada hakikat kebenaran. Al-Quran inilah senantiasa membawa kita untuk kembali berfikir, siapakah diri kita? Al-Quran inilah senantiasa membimbing tangan kita sehinggakan kita tersedar daripada naungan kehidupan yang kadang-kadang kita diheret jauh sehingga tersasar daripada perjalanan yang mana Allah tuntut untuk kita lalui. Kita duduk membaca ayat-ayat Allah. Kita ingin meneliti apa yang Allah mahu daripada kita. Kita ingin supaya perjalanan hidup ini menuruti apa yang Allah telah susun kepada kita. Membaca ayat-ayat Allah, menterjemahkan firman-Nya senantiasa mengetuk perasaan dan jiwa kita.
senantiasa mengetuk naluri dan nurani kita, supaya kita tersedar bahawasanya aku ini adalah hamba Allah yang mana ada kesudahan daripada perjalanan kehidupan di dunia ini. Kerana kita semua ini pasti, tidak ada di kalangan kita ini yang tidak pasti ke mana ia akan pergi. Walau apapun sibuk kita, walau apapun kedudukan kita, walau apapun gembira kita, walau apapun duka cita kita, kita pasti yang kita ini akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di kalangan kita ini yang meruntung hidup sehingga beratus tahun terus kekal memijak bumi dan menjunjung langit. Apabila sampai tempoh dan waktu yang tidak dikabarkan, kita semua ini akan dijemput pulang untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hebat pun gembira kita dalam hidup ini, jika apabila hari kita kembali kepada Allah, kita dapat memulakan episod kehidupan yang menderita selepas daripada kehidupan ini, maka dunia ini tidak memberi erti apa-apa kepada kita. Tetapi jika apabila hari kita kembali kepada Allah, kita dapat memulakan episod bahagia dan gembira, maka itulah kejayaan yang sebenar yang kita dapat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala bawa pada hari akhirat manusia yang paling derita dalam hidupnya, Allah masukkan ke dalam syurga. Bahumi zakil jannah, dia dicelup dan dimasukkan ke dalam syurga, lalu dikeluarkan dan kemudian ditanyakan kepadanya, ya fulan, adakah kamu pernah rasa derita dalam hidup ini? Dia kata, dalam hidupku ini tidak ada derita apa-apa pun, hanya dengan sekelip mata dimasukkan ke dalam syurga. Manusia lupa cerita derita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ambil manusia yang paling nikmat dalam hidupnya, Allah masukkan ke dalam neraka. Fahumiza min nar, dia dicelup dan dimasukkan ke dalam neraka, lalu dikeluarkan dan kemudian ditanyakan kepadanya, ya fulan, hal nurrafika min ni'mati sabr, adakah kamu pernah rasa nikmat dalam hidupmu? Dia kata, dalam hidupku ini tidak ada nikmat apa-apa pun, hanya dengan satu celupan ke dalam neraka. Manusia lupa segala kisah nikmat di dalam hidup. Dunia amat kerdil untuk dibandingkan dengan hari akhirat. Maka Al-Quran inilah senantiasa membimbing kita, senantiasa mengheret kita, senantiasa mengejutkan kita daripada lamunan untuk sampai ke alam yang sangat indah dalam membawa kehidupan menuju kepada hari akhirat yang sebenar. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Suratul An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwa alladzi khalaqakum min tinin thumma qadaa ajalan wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan segala apa yang ada di langit, dan menciptakan langit, dan juga menciptakan bumi, dan menciptakan segala apa yang ada di dalamnya, dan dijadikan kepada manusia kegelapan-kegelapan, dan di sana adanya cahaya. Kemudian orang-orang yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka cuba menyamakan Allah dengan sesuatu perkara yang lain. Surah Al-An'am ini adalah salah satu daripada surah-surah yang diturunkan di peringkat Mekah. Dan hendaklah kita tahu, dan ini adalah pengetahuan yang asas yang diketahui oleh kebanyakan kita, bahawa surah-surah ini ada dua peringkat. Yang pertama peringkat Makkiyah, dan yang kedua dinamakan dengan peringkat Madaniyah. Makkiyah peringkat Mekah, Madaniyah peringkat Madinah. Walaupun bunyinya Mekah dan Madinah seakan merujuk kepada nama tempat, tetapi hakikatnya ia merujuk kepada masa. Makkiyah, zaman Al-Quran itu diturunkan sebelum berlakunya hijrah. Madaniyah bermaksud zaman Al-Quran itu diturunkan selepas berlakunya hijrah. Apa perlu ditekankan untuk kita tahu di mana ia diturunkan? Sebelum berlakunya hijrah dinamakan dengan Makkiyah, dan selepas berlakunya hijrah dinamakan dengan Madaniyah. Apa pentingnya pembahagian ini? Pembahagian ini penting kerana suasana Mekah amat berbeza dengan suasana Madinah. Di Mekah Nabi memulakan dakwah
Di Mekah Nabi dituduh sebagai seorang yang sesat. Ia dituduh sebagai tukang sihir. Ia dituduh orang gila. Ia dituduh orang yang cuba untuk menjambi orang lain dengan mesra-mesra ajaib. Pengikut-pengikut baginda diseksa. Mereka dibunuh di hadapan kedua mata baginda yang mulia. Baginda merupakan insan dan masyarakat Islam ataupun kelompok jemaah Islamiyah ketika itu merupakan kelompok manusia yang ditindas. Quraisy merupakan kelompok yang berkuasa. Ketika itulah Al-Quran ini diturunkan mengubah perasaan insan-insan yang tertindas ini. Ketika itulah Al-Quran ini diturunkan untuk menanamkan nilai-nilai tauhid supaya mereka dapat terus berjalan untuk membawa risalah Islam. Ketika mereka ditekan, ketika mereka dituduh, ketika mereka ditindas, ketika itulah orang-orang Mekah ataupun Quran mati. Quran di pihak Mekah ini turun memberikan kekuatan tauhid, memberikan semangat kepada orang yang menderita ditindas, dan Al-Quran itu sering menyudahi ayat-ayatnya dengan kisah-kisah umat yang terdahulu yang mana mereka ini telah melalui zaman penindasan, di mana mereka ini telah melalui zaman kekejaman, zaman keperitan, zaman diinjak-injak pokok untuk membela diri. Al-Quran itu turun menceritakan hal mereka yang lepas mengubati perasaan Nabi dan sahabat, supaya mereka tahu bukan saja mereka yang menderita di jalan dakwah, tetapi telah menderita di jalan dakwah ini orang-orang sebelum daripada mereka, supaya mereka sedar bahawasanya mereka ini bukanlah orang yang memulakan dakwah, tetapi dakwah ini merupakan rangkaian merupakan mata rantai kesinambungan sejarah di mana setiap zaman akan adanya orang yang menanggung bebannya, berkorban kerananya, berkorban jiwa dan harta, dicurahkan darah dan air mata semata-mata ingin menegakkan risalah dakwah. Jika perasaan Nabi itu tergurih, jika perasaan sahabat itu tertekan, Allah kabarkan dengan berita orang-orang sebelum daripada mereka, yang mana mereka ini telah mengalami perjalanan yang sama. Quran mati, Quran Mekah mengubati hakikat ini. Apabila sahabat-sahabat membacanya, dikala mereka solat di tengah malam ketika mereka berqiyamul lail, ayat-ayat itu menyerap dalam perasaan dan tubuh mereka untuk mereka bangkit di siang hari menjadi insan yang penuh tabah untuk meneruskan perjalanan dakwah yang tidak diketahui bilakah menang dan bilakah kalah. Dan tidak diketahui besok siapakah yang akan menjadi korbannya, siapakah yang akan dibunuh dan siapakah yang akan terbunuh. Inilah peranan Quran mati, peranan Quran pada peringkat Mekah. Pada awal surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala nak mengajar kepada kita sebagai manusia ini, supaya kita ini menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita orang Islam ataupun bukan orang Islam, bila mana kita hidup di atas muka bumi ini, kalau kita nak hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, samalah seperti mana Allah sebut, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah ni jika kita nak hitung sejak daripada zaman kita muda sampailah kita mati tak habis kita akan hitung. Hari ini saja daripada kita selek masa pagi tadi sehinggalah sekarang ini, mungkin kemarin, kalau kita nak hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, nescaya tidak terdaya untuk kita menghitung. Kita dapat bernafas dengan baik, kita dapat hidup dalam keadaan baik, anak isteri kita dapat hidup dalam keadaan baik. Ini merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah mengajar kepada kita pada awal surah Al-An'am supaya kita menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah. Cuba kamu ingat nikmat yang kamu ambil di dunia ini, waktu kamu hidup kamu nak bersyukur kepada siapa? Nikmat air dalam kehidupan kita. Air hujan, mereka tak mampu nak buat. Britain tak mampu nak buat. Mana-mana kuasa besar tak mampu nak buat air hujan. Yang buat ialah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah mengajar kepada kita, bila mana kita hidup di atas muka bumi ini, perlulah kita menjadi manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang bersyukur ini juga adalah pelengkap untuk kita nak menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Takwa dengan erti kata benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali sallallahu wajhah
menyebut pengertian definisi takwa. At-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wa ridha bil qalil wal 'amal bil tanzil wal isti'dad yaumil wahid. Takwa ialah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah tidak sama seperti mana kita takut dengan makhluk. Orang kata dalam hutan tu ada binatang buas, kita tak masuk sebab kita takut. Makin kita takut, makin kita lari. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala seumpama kita naik sebatang pokok yang tinggi. Duduk kat pokok tu, tiba-tiba datang angin kuat. Ribut yang kuat. Waktu itu makin kita takut, makin kuat kita berpegang pada batang pokok. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, makin kita takut, makin kuat kita berpegang dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makin takut, makin kuat kita berpegang dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini at-taqwa wal khawfu minal jalil. Wa ridha bil qalil. Redha dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Ya, mungkin kehidupan kita, sebahagian kita ini hidup dalam keadaan kesederhanaan, dan mungkin sebahagian lagi hidup dalam keadaan kesusahan. Tetapi biarlah walaupun dalam keadaan kesusahan, biarlah pada asas dalam diri kita menjadi manusia yang senantiasa redha dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Tetapi dalam masa yang sama, perlulah kita berusaha untuk mengeluarkan diri kita daripada kesusahan. Pada asas dalam diri kita, biar kita menjadi manusia yang senantiasa redha dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Jangan kita nak kepada kekayaan, nak kepada kesenangan, nak kepada kemewahan hidup. Sanggup kita mencari kekayaan dan kesenangan ini melalui jalan-jalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak kepada kekayaan, sanggup melakukan rasuah. Nak kepada kemewahan hidup, sanggup mengiyak orang lain, menzalimi orang lain, menipu orang lain. Ini sebagaimana digelar sebagai manusia yang sama, yang akhirnya akan merugikan kehidupannya bila mana dibangkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar berlaku di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Manusia yang sama. Apabila seorang Yahudi ni, Nabi Isa ni mengajak seorang Yahudi untuk bermusafir. Lalu orang Yahudi ni dia bersetuju untuk nak bermusafir dengan Nabi Isa. Nabi Isa kata dalam musafir kita ni bawa bekal lah. Jadi Nabi Isa bawa gharif, satu biji roti yang besar. Yahudi ni bawa gharifan, 2 biji roti yang besar. Berada dalam bekal masing-masing tidak tahu apa yang mereka bawa. Lalu Nabi Isa kata, oleh kerana kita dua nak mulakan perjalanan musafir ni, kita kongsilah makanan, kata Nabi Isa. Orang Yahudi ni kerana dia mempunyai sifat yang sama dalam diri, dia tengok pada bekas Nabi Isa tu besar. Lalu sakaan dalam diri dia kata sudah tentulah Nabi Isa ni bawa bekal yang banyak. Lalu dia pun cepat-cepat nak berkongsi dengan Nabi Isa. Nabi Isa kata, oleh kerana setuju nak berkongsi, membawalah makanan. Lalu kita mulakan perjalanan. Setelah mereka memulakan perjalanan, tiba-tiba terjumpa sebatang sungai. Jadi Nabi Isa kata kepada orang Yahudi ni, duduk dululah. Relax sekejap, rehat sekejap, aku nak sembahyang sunat, kata Nabi Isa. Orang Yahudi ni dia duduk belakang Nabi Isa sembahyang sunat. Nabi Isa mulakan sembahyang sunat. Ketika mana Nabi Isa duduk sembahyang sunat, tiba-tiba orang Yahudi ni dia ambil kesempatan, dia nak lihat apa yang ada dalam bekas Nabi Isa. Kerana dia tengok besar, dia nak tahu makanan apa yang ada. Ketika mana Nabi Isa duduk sembahyang sunat, dia ambil kesempatan, dia buka bekas Nabi Isa. Tiba-tiba dia tengok ada 1 biji roti je. 1 biji roti. Dia bawa 2 biji roti. Lalu timbullah rasa menyesal dalam diri dia kerana dia berkongsi makanan dengan Nabi Isa. Sudah tentulah bila mana berkongsi ini, tangan nak makan dibahagikan 1,5 biji sahaja. Kerana dia bawa 2 biji, Nabi Isa bawa 1 biji, jadi 3 biji. Bila mana nak makan sudah tentu dibahagikan 1,5 biji sahaja. Dia rasa rugi, termakan hak dia sikit. Jadi dia ambil kesempatan ketika mana Nabi Isa duduk sembahyang sunat, dia pun makan bahagian dia 1 biji. Supaya perkongsian di antara dia dengan Nabi Isa menjadi 1 biji sahaja. Ni orang mempunyai sifat yang sama dalam ini. Selesai Nabi Isa sembahyang sunat, selesailah orang Yahudi ni sendiri makan roti. Tapi dia ambil hak dia. Kerana dia tak nak perkongsian dia. Dia 2 biji, Nabi Isa 1 biji. Dia nak bagi jadi 1 biji. Bila mana Nabi Isa selesai sunat, selesai sembahyang sunat, Nabi Isa kata kita akan meneruskan perjalanan kita ini dengan menyeberangi sungai. Cuma sebelum itu kata Nabi Isa, kita makan dulu dah untuk tambah tenaga. Orang Yahudi ini dengan keadaan muka yang tidak utara, dia buka bekas. Buka bekas, dia bagi pada Nabi Isa 1 biji, dia ambil 1 biji roti untuk makan. Tengah makan, tiba-tiba Nabi Isa tanya roti sebiji lagi duduk kat mana.
Bingung orang Yahudi. Macam mana Nabi Isa boleh tahu? Orang Yahudi ni dia tidak faham mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Isa. Nabi Isa ni balas dalam kita dia boleh tahu. Ni curi makan belakangnya sembahyang lagi dia tahu. Nabi Isa tanya roti sedikit lagi duduk kat mana? Oleh kerana Nabi Isa tekan dia macam tu, dia tembak Nabi Isa lain macam. Dia nak meyakinkan Nabi Isa dia bersumpah, dia mengatakan wallahi ma kana illa rawitu. Dia nak meyakinkan Nabi Isa dia bersumpah. Dia kata demi Allah, roti aku ada satu biji ni dah. Jadi Nabi Isa tengok dia lain macam, Nabi Isa kata baik kita makan je lah. Selesai makan, orang Yahudi kata kita nak menyeberangi sungai ni macam mana? Perahu pun tak ada. Nabi Isa kata jangan rusing, jangan risau, pegang pada tangan aku insya-Allah kita dapat jalan atas, kata Nabi Isa. Nabi Isa baca bismillahirrahmanirrahim dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan orang Yahudi ni pegang pada tangan Nabi Isa, dapat jalan atas. Nabi Isa dapat jalan atas dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan orang Yahudi ni pegang pada tubuh Nabi Isa, dengan dia boleh jalan atas. Selesai, lalu mereka dapat menyeberangi sungai lalu berjalan kaki. Lalu takjublah orang Yahudi terkejut melihat keajaiban yang dibuat oleh Nabi Isa. Dia mengatakan Masya Allah kau Isa, engkaulah manusia yang paling hebat. Aku tidak pernah lihat lagi manusia yang seajaib seperti ini dapat jalan atas air. Bahkan bukan mustahil. Jadi bahkan dengan aku ni pegang pada tangan, pegang pada tubuhmu, dengan aku boleh jalan atas air. Engkaulah manusia yang paling hebat itu. Dengan tegas Nabi Isa mengatakan Subhanallah, wallah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah lah yang mengizinkan kita dapat jalan atas air. Pada diri aku ini tidak ada kelebihan apa-apa pun. Aku nak tanya roti sebiji lagi duduk kat mana. Rupa-rupa Nabi Isa tak puas hati lagi. Jadi dia bersumpah kali kedua, dia menyatakan wallahi ma kana illa rawitu. Demi Allah Isa roti aku ada satu biji tu je. Nabi Isa tengok dia lain macam, baik kita teruskan perjalanan. Bila mana mereka meneruskan perjalanan, tiba-tiba terjumpa seorang makcik tua yang buta. Nabi Isa bagi penawaran kepada makcik ni, makcik nak lihat ada keindahan dunia. Makcik ni kata sudah tentu dia nak lihat. Nabi Isa baca bismillahirrahmanirrahim, tiup di tangan satu pada mata makcik ni, daripada izin Allah Subhanahu Wa Taala, daripada buta boleh jadi tulis. Disaksikan oleh orang Yahudi ni. Lalu terkejut pula orang Yahudi ni melihat keajaiban yang dibuat oleh Nabi Isa. Dengan jalur yang sikat tadi boleh jalan atas air, ni dapat berubah orang buta boleh jadi tulis. Dia mengatakan Masya Allah kau Isa, engkaulah manusia yang paling ajaib. Manusia yang paling ajaib. Aku tidak pernah jumpa lagi manusia yang seperti ini. Engkaulah manusia yang paling hebat itu. Dengan tegas Nabi Isa mengatakan wallah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah lah yang mengizinkan orang buta ini boleh jadi tidak. Pada diri aku ini tidak ada kelebihan apa-apa pun. Jangan puji aku lebih-lebih. Aku nak tanya roti sebiji lagi dulu sama. Aku pun Nabi Isa tak puas hati. Dia bersumpah kali ketiga untuk nak meyakinkan Nabi Isa. Dia mengatakan wallahi ma kana illa rawitu. Demi Allah, roti aku ada satu biji tu dah Isa. Nabi Isa pun tengok dia lain macam, kita teruskan perjalanan. Bila mana meneruskan perjalanan, tiba-tiba terjumpa emas 3 ketu yang besar. Terjumpa emas 3 ketu yang besar. Lalu orang Yahudi ni kerana dia mempunyai sifat yang tamak dalam diri, cepat-cepat dia tanya Nabi Isa. Dia kata kita nak buat macam mana dengan emas 3 ketu. Nabi Isa kata nanti kita baru jumpa. Oleh kerana melojah sangat, mengambil satu ketu, aku ambil satu ketu, kata Nabi Isa. Dia pun cepat-cepat tanya satu ketu lagi nak simpan kat siapa. Kita musafir 2 orang je. Emas 3 ketu bagilah sama banyak. Dia pun dah ajar Nabi Isa. Nabi Isa kata jangan cakap banyak, mengambil satu ketu, aku ambil satu ketu lagi aku nak simpan. Yahudi tanya nak simpan kat siapa. Nabi Isa kata aku nak simpan kepada tuan roti yang hilang tadi. Roti yang hilang tadi siapa tuan dia nak bagi emas satu ketu, kata Nabi Isa. Oleh kerana Nabi Isa bagi penawaran macam orang Yahudi, dia bersumpah untuk menipu Nabi Isa, nak meyakinkan Nabi Isa, dia tak ingat dah dia bersumpah 3 kali. Dia kata wahai Isa, sesungguhnya roti yang hilang tadi akulah tuan dia. Pada asal permulaan musafir kita tadi, aku bawa 2 biji roti. Supaya sunat tadi, aku ambil kesempatan aku makan 1 biji, supaya perkongsian di antara aku denganmu jadi 1 biji. Kerana aku rasa tidak adil, aku 2 biji, mu 1 biji. Jadi aku ambil kesempatan ketika mu semaya sunat, aku makan 1 biji. Dia mengaku lah. Kerana dapat penawaran, Nabi Isa nak bagi emas. Kalau Nabi Isa benci pada sikap orang Yahudi ni, Nabi Isa kata aku dah tahu pada awal perjalanan tadi lagi. Oleh kerana mempunyai sifat yang sama, duduk 2 orang musafir, 2 orang mempunyai sifat penting diri sendiri, mengambil ketiga-tiga emas tu. Nabi Isa bagi dia semua. Nabi Isa benci pada sikap orang Yahudi ni, Nabi Isa tinggal dia dalam perjalanan. Orang Yahudi ni kerana dia mempunyai sifat yang sama, dia tidak ikut Nabi Isa.
Dia tunggu masa ketua duduk fikir macam mana nak buat balik. Nak akut ketiga-tiga sudah tentu tak dah. Nak akut satu ke satu bimbang yang dia tinggal dia takut hilang. Duk pusing duk fikir macam mana nak buat balik. Tiba-tiba ditakdirkan datang perokok 3 orang untuk nak merokok emas tu, 3 ketua bunuh orang Yahudi ni, mati orang Yahudi. Mati. Lalu ditakdirkan pula perokok 3 orang ni membahagikan emas 3 ketua ni kepada satu ketua seorang. Kata ketua dia, kalau seorang daripada kita ni perlu pergi cari makanan lah. Kalau kita nak tambah tenaga untuk aku buat balik, untuk buat balik emas. Lalu ada seorang daripada mereka ni pergi cari makanan. Setelah pergi seorang cari makanan, 2 orang duduk tunggu emas. Tiba-tiba 2 orang ni mesyuarat, dia kata kita ni ada car dan nak memiliki emas satu ketua seorang. Satu ketua setengah seorang kita ada car. Kawan dia tanya buat macam mana? Balik member kita hak tadi hak pergi cari makanan tu, kita bunuh dia. Merokok sekali. Duk bincang nak bunuh kawan dia. Jadi kawan ni setuju oleh kerana nak emas yang lebih. Setuju nak bunuh kawan nak pergi cari makanan. Hak berjalan pergi cari makanan pula dia ni perokok juga, hati hutang juga. Tiba-tiba dia pula timbul idea sambil berjalan cari makanan. Dia kata aku ni ada cara nak memiliki emas 3 ketua aku seorang. Aku beli racun, aku beli roti, aku bubuh racun dalam roti, bagi member aku makan 2 orang. Yang bahagian dia makan sambil berjalan balik. Lalu ditakdirkan kawan ni buat sungguh. Yang bahagian dia makan sambil berjalan balik. Hak kawan dia ni bubuh racun dalam roti. Lalu buat balik pada kawan yang sedang tunggu emas. Hulurkan roti, tiba-tiba 2 orang ni duduk kacang nak bunuh dia. Lalu bunuhlah. Kawan hak pergi beli roti lalu mati. 2 orang ni pun menikmati roti dalam keadaan kesukaan, dalam keadaan kegembiraan. Maka terkesan dengan racun, lalu mati juga 2 orang. Jadi banyak rokok 3 orang, banyak Yahudi seorang duduk situ. Emas 3 ketua. Lalu Nabi Isa datang balik pada tempat kejadian. Nabi Isa mengatakan hadza dunya taf'alu bi ahliha fahzaruha. Inilah dunia, kata Nabi Isa. Maka kita pakat beringat dengan dunia. Tidak salah nak cari kekayaan dan kesenangan. Biarlah kita mencari kekayaan dan kesenangan ini melalui jalan-jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak nak kepada kemewahan hidup, nak kepada kekayaan dan kesenangan, sanggup menipu orang lain, dapat kuasa dah, sanggup menindas orang di bawah, menzalimi orang lain, melakukan rasuah, semata-mata nak kepada kekayaan dan kesenangan. Ini digelar sebagai manusia yang sama, yang akhirnya akan merugikan kita, yang akhirnya akan merugikan kehidupannya bila mana dibangkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, pelengkap untuk kita nak menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, wal amal bil tanzil, beramal apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana beramal apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesan dia ialah dapat mendidik jiwa kita menjadi manusia yang khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat mendidik jiwa kita menjadi manusia yang senantiasa merendah diri di hadapan Allah dan merendah diri sesama insan. Ini kesan daripada amal ibadat, beramal apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat menghapis sifat keegoan dalam diri kita, hasil daripada kita beramal apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum mereka memeluk Islam, kehidupan mereka ini ada di antaranya jenis orang kedebel, tamsil. Tetapi bila mana memulakan Islam, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat beramal apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lah di antara manusia yang senantiasa khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di antara para sahabat yang hidup dalam keadaan kaya raya, bila mana hidup, bila mana dapat beramal apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dapat mendidik jiwa mereka hidup dalam keadaan kesederhanaan, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sebagai contoh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Ubaidah al-Jarrah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi gelar dia Aminul Ummah. Aminul Ummah di kulli ummatin amin, wa aminu hadhihi ummah Abu Ubaidah al-Jarrah. Setiap umat ini ada pemegang amanahnya, kata Nabi. Pemegang amanah umat ini adalah Abu Ubaidah al-Jarrah. Apabila perwakilan datang meminta kepada Nabi untuk menghantar wakil, Nabi kata, akan aku hantarkan rajulul amin wa haqqal amin. Akan aku hantarkan lelaki yang amanah dan benar-benar amanah. Nabi hantar Abu Ubaidah al-Jarrah, orang yang mempunyai kedudukan yang sangat besar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Orang yang disebut oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Lau kuntu mutamanniyan latamannaitu makanan mamlu'an birijalin ka'amsali Abu Ubaidah al-Jarrah." Jika aku ini orang yang boleh bercita-cita, kata Umar, nescaya aku ingin bercita-cita di suatu tempat yang dipenuhi oleh lelaki-lelaki seperti Abu Ubaidah al-Jarrah. Kuburnya di Syam, jauh mati sekarang tahun. Dia dilatih oleh Sayyidina Umar bin Khattab menjadi gubernur. Dia membantah pelatihan itu kerana dia ingin menyertai ahli di medan jihad. Bila dia jadi gubernur, apabila perwakilan Rum datang masuk mencari gubernur di kawasan Syam dan bertanyakan kepada orang Islam di manakah gubernur kamu, lalu mereka tunjuk gubernur kami sedang ada di sembah dengan sahabat-sahabat dia. Apabila perwakilan Rum datang masuk dan melihat kepada Abu Ubaidah dalam keadaan kesederhanaan, oleh kerana kebiasaan dalam tradisi kerajaan Rum dan Parsi ketika itu, walaupun istana gubernur ini tidak sebesar seperti maharaja, tetapi istana mereka sangat hebat, pengawal pendirinya sangat hebat. Tetapi apabila perwakilan Rum datang masuk dan melihat kepada Abu Ubaidah gubernur Islam hidup dalam keadaan kesederhanaan, lalu mereka bertanyakan kepada Abu Ubaidah, "Wahai Abu Ubaidah, kenapa kamu tidak duduk di atas tinggahan seperti mana gubernur-gubernur yang lain, supaya kami datang, kami lihat, kami dapat bezakan antara engkau dengan orang-orang biasa?" Jawab Abu Ubaidah al-Jarrah, "Aku ingin memberitahu engkau suatu perkara yang benar. Sesungguhnya di dalam poketku ini tidak ada satu dirham pun untuk aku makan pada hari ini. Ini gubernur. Dan jika aku ingin makan pada hari ini, aku mungkin akan berjumpa dengan sahabatku Mu'adz dan meminta sedikit daripadanya untuk aku dapat makan. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan suatu hari nanti aku ada duit yang banyak dan aku mampu membeli singgah sana, nescaya aku tidak akan membeli. Aku tidak akan duduk di dalam suatu majlis yang mana aku duduk dengan bodoh sombong, sedangkan sahabat-sahabatku, kaum muslimin yang berada di hadapanku ini, mereka ini mungkin lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dibandingkan dengan Abu Ubaidah al-Jarrah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dididik di madrasah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ahli ibadat pada waktu malam, tetapi mereka adalah kursan, tentera, panglima-panglima yang sangat handal pada waktu siang. Walaupun mereka tangkas dan hebat, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah cabut sesuatu perkara yang besar di dalam hati mereka, iaitu kesombongan dan bongkar. Tetapi di dalam keadaan merendah diri kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan-kerajaan Rum dan Parsi jatuh satu persatu di dalam genggaman mereka. Ibadah mengajak kita menjadi manusia yang khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila umat Islam pada hari ini telah hilang makna ini, lalu mereka beribadah tidak sama lagi seperti mana yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para pemimpin. Demikianlah para pemimpin. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan kaya. Bila mana dilantik menjadi pemimpin, kehidupan mereka ini hidup dalam keadaan kesederhanaan. Inilah pemimpin. Kerana bersyukur, dapat beramal apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu dosa pahala. Mereka mempunyai sifat amanah yang tinggi. Sebab itulah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna khayra man ista'jarta al-qawiyul amin." Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu nak buat kerja, orang yang kamu nak ambil untuk buat bekerja, yakni sebagai pemimpin, untuk bekerja kepada rakyat, perlulah mereka ini mempunyai dua ciri yang besar, iaitu al-qawi al-amin. Mempunyai sifat, mempunyai kekuatan pemikiran, idea, kekuatan pemikiran supaya mereka dapat fikir bagaimana kesenangan kepada rakyat, bagaimana bila mana aku dilantik menjadi pemimpin, apa yang aku nak buat kepada rakyat untuk kesenangan mereka. Mempunyai daya pemikiran yang kuat, pada pemikiran iaitu al-qawi. Dan yang sifat yang kedua ialah perlu ada pada pemimpin untuk kita cari ialah al-aman. Mempunyai amanah yang tinggi. Bagi duit kita bagi amanah kepada mereka tidak khianat. Ini yang telah dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan panjang lebar lagi dia menyebut tentang untuk kita nak memilih pemimpin. Di antara sifat yang besar ialah al-qawi al-amin, mempunyai daya pemikiran yang kuat, dan yang kedua ialah mempunyai sifat amanah yang tinggi. Dan kata Sayyidina Ali yang terakhir adalah wal isti'dad yaumir rahim,
melakukan persiapan untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tanyalah diri kita masing-masing pada hari ini, apakah sepanjang umur yang Allah Taala kurniakan kepada kita, ya mungkin kehidupan kita ini setengah daripada kita ada yang berumur 50, ada yang umur 40 dan ada yang lebih muda daripada itu. Maka kita tanya diri kita masing-masing, apakah sepanjang kehidupan kita ini, apakah sumbangan kita terhadap Islam? Apakah kita sudah melakukan persediaan untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Kerana kita semua ini mempunyai akaun tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bimbang bila mana kita kembali kepada Allah, akaun kita tidak terisi dengan suatu perjuangan untuk memartabatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita khawatir solat kita, puasa kita rasa macam solat ini, puasa, haji ini kita rasa tidak cukup. Perlulah kita menjadi insan, manusia yang menghabiskan umurnya melalui dia ada dalam diri kita untuk berjuang untuk memartabatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan fikir berjuang yang tak pedang ya. Kita lihat pada wakil negara kita. Bagaimana negara kita dari segi usul dakwah mempunyai buat program ilmiah, buat program kita adalah kita bila melakukan persediaan untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelengkap untuk kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Maka Allah Taala mengajar kepada kita menjadi manusia yang bersyukur. Bersyukur ini adalah pelengkap untuk kita nak menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Setelah Allah menyebut alhamdulillah, maka Allah menyebut allazi khalaqas samawati wal ardh. Akulah yang menciptakan langit dan menciptakan segala apa yang ada di langit. Dan aku juga menciptakan bumi dan menciptakan segala apa yang ada di dalamnya. Allah menyebut perkara itu supaya kita ini manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kita dapat merenung tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lihat kejadian langit, lihat kejadian matahari, bulan. Biarlah kita merenung inilah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas. Selepas Allah katakan allazi khalaqas samawati wal ardh, maka Allah sebut wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan di sana dijadikan kegelapan dan di sana adanya cahaya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kegelapan. Kegelapan sini bukan tengah malam. Kegelapan di sini ialah suatu aliran, suatu pahaman, suatu amalan yang bertentangan dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala apabila dia menafsirkan fi zilalil Quran terkena pada ayat wa ja'ala dhulumat, dia mengatakan dhulumat ini adalah kegelapan yang selalu banyak. Di antara yang menyerang umat Islam di zaman masa akhir ini ialah suatu perancangan golongan Kristian dan Yahudi. Mereka merancang untuk merosakkan umat Islam melalui serangan pemikiran. Kerana mereka tidak mampu berhadapan dengan umat Islam melalui kesenjataan. Kerana mereka kaji melalui sejarah-sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mampu untuk berhadapan dengan umat Islam melalui kesenjataan. Walaupun mereka mempunyai senjata yang canggih. Kerana mereka tahu bagaimana sejarah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salahuddin Al-Ayyubi dengan ketera yang sedikit dapat menguasai dunia. Kerana umat Islam ini dia mempunyai akidah, ya, di dalam akidah itu ada syariat, dan di dalam syariat ada jihad. Bila mana sebut berjihad, ramai mana orang sebut dia berjihad, ramai mana orang keluar untuk berperang semata-mata nak mati syahid. Kerana mereka tahu nilai syahid ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka merancang melalui kerusukan yang besar supaya mereka rancang untuk merosakkan umat Islam melalui pemikiran seluruh negara umat Islam. Ini yang telah dinasihatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau menafsirkan fi zilalil Quran sebanyak 6 jilid ketika beliau berada di dalam penjara. Setelah daripada matinya Hasan Al-Banna, pengasas Ikhwan Muslimin di Mesir, lalu Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan bumi Mesir ini gelap tanpa dengan ulama. Lalu muncullah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala sebagai pejuang untuk melepaskan rakyat-rakyat Mesir daripada kegelapan yang diperintah oleh pihak kerajaan. Lalu timbul Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau berjuang untuk menegakkan Islam di bumi Mesir. Lalu beliau ditangkap dan dipenjara, dijatuhi hukuman mati. Di saat beliau menunggu untuk dijatuhi hukuman mati, ketika beliau berada di dalam penjara, orang menziarahi dia. Setiap orang menziarahi dia, dia bagi tahu sesiapa yang nak menziarahi dia perlulah bawa kertas. Ada di antara dia dibawa kertas buat 3 helai, ada yang bawa banyak.
Waktu itulah orang-orang menziarahi dia tulis dia. Tulis tafsir Al-Quran lalu dibawa keluar cetak. Datang pula bawa kertas dia tulis waktu itu tafsir Al-Quran, bawa keluar cetak. Lalu muncullah tafsir fi Zilalil Quran sebanyak 6 jilid. Satu jilid itu bagus. Dengan bahasa yang tinggi dah. Kita nak baca pun kadang-kadang kurang faham bahasa dia. Bahasa yang tinggi. Ini hebatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan beliau menyatakan zulumat juga di antara yang paling besar di zaman mutakhir ini ialah kegelapan-kegelapan yang telah dirancang oleh golongan Kristian dan Yahudi dengan kerusakan yang besar sehingga berbilion mereka ini menghantar hiburan-hiburan yang terlampau kepada umat Islam di seluruh negara umat Islam. Kalau kita lihat tentang hiburan ini sudah ada di hadapan ni dalam masyarakat kita. Kalau kita lihat bagaimana patang menyambut hari perayaan kemerdekaan, perayaan tahun baru, banyak hidup dalam keadaan konsert-konsert hiburan-hiburan yang telah. Bagaimana anak-anak gadis kita joget situ. Mungkin kita ni mu'ah ni mungkin nak kata tua tetap tua, tapi tak kira orang lama dah. Orang lama mungkin tidak termakan dengan hiburan-hiburan yang telah. Tapi bagaimana remaja seperti saya? Ya berumur 25, 26, 27. Mereka sudah sentuh lunak dengan hiburan ini. Dan apabila matinya generasi ini, maka timbul besarnya orang yang dididik dengan hiburan, lalu maka hancurlah waktu itu masyarakat kita. Inilah perancangan golongan Kristian dan Yahudi yang telah dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan menghantar hiburan-hiburan yang terlampau supaya umat Islam ini sesat. Bila mana dulu hidup dalam keadaan berhibur, hati dia menjadi mati. Hati jadi mati. Kita nak cakap soal sembahyang Jumaat, kita nak cakap soal dengan tazkirah sudah tentu dia tak nak. Apatah lagi kita nak bercakap soal jihad, soal perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu dia tak nak. Kerana hati dia tak. Waktu itulah baru golongan Kristian dan Yahudi ini, mereka ini akan memandu umat-umat Islam di seluruh negara umat Islam supaya ikut dia. Kerana dia bimbang, Islam ni kita jangan bagi mereka. Islam hanya sekadar kita buat amal ibadat di masjid. Mereka nak buat amal ibadat kita tidak kata. Tetapi jangan bagi mereka umat Islam. Kerana apabila munculnya negara Islam yang sungguh, akan memberi satu ancaman kepada golongan Kristian dan Yahudi. Lalu mereka menyerang umat Islam di seluruh dunia melalui serangan pemikiran supaya umat Islam ini faham Islam hanya separuh-separuh sahaja. Inilah zulumat, kegelapan-kegelapan yang telah ditafsirkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebut an-nur, cahaya yang satu. Supaya cahaya yang satu ini ialah suatu perkara, suatu aliran, suatu ajaran yang telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang kehidupan beliau selama 23 tahun menjadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah an-nur yang satu. Daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara, apa yang telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah an-nur yang satu, cahaya yang satu. Maka di dalam satu ayat ini Allah Taala mengajar kepada kita supaya kita menjadi manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlulah kita selalu sebut alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku jadikan langit dan bumi ini supaya kamu merenung tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu perlu beringat dalam kehidupan ini, aku juga jadikan kegelapan-kegelapan supaya kamu mengelak dalam kehidupan kamu seharian. Dan di sana aku jadikan satu cahaya. Satu cahaya apa yang telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai role model untuk kamu tiru dalam kehidupan kamu sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara kehidupan kita. Kita biarlah menjadi insan yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tahu Allah lah yang menciptakan segala-gala apa yang ada di atas muka bumi ini. Kita perlu fikir inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perlu memohon kepada Allah supaya kita tidak terikut dengan kegelapan-kegelapan. Mudah-mudahan Allah Taala memudahkan kepada kita untuk kita beramal dengan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya rasa kepada itulah. Tazkirah saya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, fabashshir 'ibad allazina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanahu ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Berilah kabar gembira kepada hamba-hamba-Ku
Mereka yang mendengar berbagai-bagai ucapan dan memilih yang terbaik. Mereka ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah ulul albab. Kita mendengar berbagai-bagai ucapan yang telah disampaikan oleh pentadbirah ataupun penceramah-penceramah kita. Kita memilih yang terbaik untuk kita membina diri kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekadar itulah, kalau silap saya mohon maaf, dan kalau ada terkasar bahasa saya mohon maaf. Dan kalau tidak, seperti Ustaz Alif tu, nak buat macam mana inilah yang ada pada saya. Saya tadi tu rasa datang tadi tengok masjid besar. Sebelum ni duduk ceramah surah-surah kok budak-budak biasa je. Dia datang tengok masjid besar rasa nak balik semula tadi. Tengok semua orang kelas kata ya Allah ramainya. Ada rasa mikir nak balik semula, tapi tak boleh buat begitulah. Jadi saya minta maaf kalau ada kekurangan apa-apa. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Ustaz Ali dulu bawa buku Siri Kebongkaran Kesesatan Syiah. Siri Kebongkaran Kesesatan Syiah, kerana kita tahu pahaman Syiah sedang mengular, aliran Syiah sedang mengular dalam negara kita. 2-3 hari lepas Expo Agama Johor keluar statement dalam berita, dia kata ada pengikut 300 pengikut Syiah di negeri Johor, dan ada lagi yang akan ditulis. Walaupun kita sedar mereka ini di antaranya negara-negara mereka ini dalam anugerah Syiah, pahaman Syiah ini, mereka sekarang ini menjadi jabuh atau wira dalam penentangan kepada Israel dan Amerika. Tetapi dalam sudut itu kita setuju. Tetapi kita perlu tahu dalam aliran pahaman Syiah ini ada kesesatan melalui amalan-amalan mereka tidak sama dengan ahli sunnah wal jamaah, menyeleweng daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengkufurkan mereka, kita tidak mengkafirkan mereka. Mereka ini percaya kepada Allah dan mereka percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma antara perkara yang besar, perbezaan antara yang besar ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah ini ialah berhubung dengan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Syiah mengatakan semua sahabat menjadi kafir selepas kewafatan Nabi, kecuali hanya beberapa orang. Seperti mana yang telah disebut oleh orang-orang Syiah, ulama-ulama Syiah, seperti di dalam buku kitab-kitab mereka, iaitu Usulul Kafir. Tinggal yang tidak murtad ialah Bilal, Miqdad bin Aswad, Abu Dzar, Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir. Yang lain daripada itu semua yang mereka murtad. Inilah Syiah. Amat berat perkataan ini jika kita lihat daripada kacamata ahli sunnah wal jamaah. Kata Abu Zur'ah, apabila seseorang itu mentahmahkan para sahabat, maka tidak ada lagi hubungan antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika begitu, maka gagallah Nabi. Ketika mana orang lain membina institusi pendidikan, mendidik anak murid yang banyak, Nabi anak murid puluh-puluh ribu, bahkan 100,000 pada hari Hajjatul Wada, dianggap semuanya gagal kecuali hanya beberapa orang. Adakah mungkin ajaran yang seperti ini logik pada akal seorang Muslim yang berfikir tentang hak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "La tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Jangan kamu kecil sahabat-sahabatku. Andai sekiranya salah seorang daripada kamu ini menyumbang, menderma sebesar emas, menyumbang emas sebesar bukit Uhud, tidak akan sama belanja itu dengan apa yang telah dibelanjakan oleh Rasulullah oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan secukup atau secukup. Kalau salah seorang daripada kita ini membelanjakan pada fisabilillah sebanyak emas sebanyak sebesar bukit Uhud, tidak akan sama belanja itu seperti mana apa yang telah dibelanjakan oleh secukup atau setengah cukup oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tidak sama? Sedangkan emas sebesar bukit Uhud lebih banyak daripada secukup atau setengah cukup? Kerana Allah Subhanahu wa taala, apabila dia mengukur amalan seseorang, dia bukan saja mengukur sikit dan banyak, tetapi dia mengukur keikhlasan insan, mengukur pengorbanan insan. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka memulakan Islam mengikut Nabi dikala dunia keseluruhan mengatakan Nabi membawa ajaran yang sesat, ajaran yang salah. Ketika mana dunia keseluruhan menekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika inilah para sahabat membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah mungkin mereka ini mengatakan para sahabat menjadi kufur semata-mata kerana untuk memilih pemimpin?
Dan ada di antara perkara yang mereka mentomahkan para sahabat di antara isteri baginda. Dan banyak lagi lah penyelewengan melalui amalan-amalan mereka. Jadi untuk kita tahu, kerana kita sekarang ini hidup dalam keadaan dunia berilmu. Kita tidak boleh menghukum mereka itu sesat kita tanpa hujah. Maka kita perlu tahulah mereka ini sesat dengan keadaan hujah-hujah mereka. Kita perlu tahu hujah. Dan di antara perkara yang kita nak tahu tentang kesesatan Syiah, tuan-tuan bolehlah dapatkan buku ni. Bukunya hanya berharga RM15. RM15 mungkin tuan-tuan yang beli surat khabar sehari RM1, RM2, sehari RM1.5, maka berilah di surat khabar selama 15 hari untuk beli buku ni. Untuk beli buku ni, beli surat khabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.